kenderaan yang berkapasiti rendah seperti berikut. Pertama, bagi kenderaan yang berkapasiti 1000 cc ke bawah, kadar lesen kenderaan motor telah diturunkan daripada RM30 kepada RM20 pada tahun 2009. Dan yang kedua, bagi kenderaan yang berkapasiti 1400 cc hingga 1600 cc, kadar LKM ataupun lesen kenderaan motor telah diturunkan kepada RM90 pada tahun 2009 berbanding dengan RM127 pada tahun 2007 dan RM254 pada tahun 2005. Penyelarasan harga cukai jalan terakhir dibuat ialah pada pembentangan bajet 2012 di mana kerajaan antara lain bersetuju supaya kadar LKM bagi kategori taksi bajet dan kereta sewa milik persendirian sebanyak RM20 dimansuhkan. Walau bagaimanapun, bayaran perkhidmatan sebanyak RM2 akan dikenakan. Selain itu, kadar LKM bagi kenderaan orang cacat, iaitu kenderaan yang telah diubah suai selaras dengan kegunaan warga OKU yang telah mendapat kelulusan daripada bahagian kejuruteraan automotif dan Puspakom juga telah dikurangkan kepada RM1. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kutipan hasil lesen kenderaan bermotor menyumbang lebih kurang 70% daripada keseluruhan kutipan hasil Jabatan Pengangkutan Jalan setiap tahun. Sebarang cadangan untuk menghapuskan atau mengurangkan kadar lesen kenderaan motor bolehlah dikemukakan kepada Kementerian Keuangan kerana perkara ini adalah di bawah bidang kuasa kementerian tersebut. Terima kasih. Pengerang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang mana harapan saya satu hari boleh memangku jabatan menteri. Soalan tambahan saya Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah walaupun memang saya menerima bahawa memang tanggungjawab Kementerian Kewangan yang menentukan isu tentang cukai motor, cukai jalan dan sebagainya. Soalan tambahan saya ialah kalau kita tengok negara barat, negara Eropah khasnya, negara ini sudah memang mempunyai satu dasar yang mana mereka mengamalkan penjelasan kadar cukai jalan yang bergantung kepada peratusan pengeluaran karbon dioksida kenderaan berkenaan. Iaitu satu dasar pengecualian cukai yang mana mengambil kira faktor pencemaran dan alam sekitar. Jadi soalan saya pada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah ini satu pendekatan yang mana kementerian boleh mengambil kira bahawa tak kisahlah kereta besar ke kereta kecil, motor besar ke motor kecil, tetapi kalau kereta tersebut bentuk hybrid, motor tersebut menggunakan green energy, kerajaan akan memberikan cukai jalanan yang rendah sebagai satu dasar untuk menggalakkan keprihatinan mereka yang mempunyai kenderaan kepada isu green energy. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pengerang. Setakat ini pihak kerajaan belum ada perancangan untuk mengenakan cukai berdasarkan karbon, walaupun di peringkat Eropah khususnya di UK telah laksanakan sistem tersebut. Seperti saya sebutkan, pihak kerajaan akan merujuk kepada Kementerian Keuangan untuk perubahan kadar cukai menggunakan sistem karbon. Terima kasih. Ben Baru. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Baru-baru ini ada cadangan daripada Malaysia Institute of Road Safety yang telah mencadangkan bahawa ada had jangka hayat end of life for vehicles. Polisi ini untuk dicadangkan kepada kerajaan. Jadi saya nak tanya, kalau ini dijalankan, maka setiap rakyat terpaksa membeli kereta sepanjang hayat. Sebab kenapa macam itu? Kerana satu kalon 9 tahun. Lepas itu bayar 9 tahun, tinggal 3 tahun free, lepas itu kena bayar beli kereta baru. Jadi ini tidak kalau katakan seorang dia kerja 40 tahun, dia kena embat 3 atau 4 kereta. Orang yang
bersara, kalau mereka kena pakai kereta, mereka pun kena beli car loan, kena ambil car loan untuk beli kereta. Maka ini menjadikan satu beban yang cukup teruk kepada rakyat. Jadi saya nak tanya Menteri, apakah cadangan sebenar Menteri, bagaimana rakyat sekarang beli kereta, kalau polisi ini dijalankan, rakyat macam kena beli rumah, sepanjang hayat kena kena bayar loan kepada kereta, untuk kereta. Jadi apa sebenar polisi ini, rancangan kerajaan untuk melaksanakan had jangka hayat atau end of life for vehicles, dan berapa kereta, jumlah kereta di Malaysia sekarang, berapa kereta di Malaysia akan yang menjangkau lebih daripada 12 tahun sekarang berada di Malaysia. Kita nak tahu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai kenyataan daripada MyROS bahawa kenderaan melebihi 12 tahun didapati tidak selamat, itu mungkin salah satu penemuan kajian daripada institut tersebut. Walau bagaimanapun, saya tegaskan kerajaan tidak ada perancangan untuk mengadakan had umur untuk tujuan pelupusan kerana kerajaan tidak akan membebankan rakyat. Mengenai berapa kereta melebihi 12 tahun, saya akan jawab melalui bertulis. Terima kasih. Tan Sri Speaker, kalau boleh tambahan satu. Sila. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Timbalan Menteri. Kereta biasanya digunakan sampai 9 tahun. Kalau 2 kali 18 tahun atau 10-12 tahun. Jadi adakah mungkin kementerian mencadangkan kereta yang sudah tua, dia punya cukai tentulah murah. Sebab kalau sekarang saya punya kereta 300 saya bayar. Habis itu saya pakai 9 tahun, 300 juga. Jadi bolehkah kementerian kereta yang tua ini kepunyaan orang miskin? Bolehkah dikurangkan, tiap-tiap tahun dikurangkan atau tiap-tiap 3 tahun dikurangkan supaya orang miskin dapat maintain dia punya kereta? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Untuk makluman Tan Sri Yang di-Pertua, kadar cukai yang ada pada hari ini, seperti saya sebutkan tadi, amatlah berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Untuk makluman, kenderaan di bawah 1000 cc hanya RM20 dan kapasiti sehingga 1200 cc RM55. 1201 cc hingga RM1470 dan 1401 cc hingga 1600 cc RM90. Jadi kadar ini merupakan salah satu kadar yang termurah di rantau ini. Walau bagaimanapun pandangan daripada Yang Berhormat Kalabakan untuk kereta yang dah tua, saya akan merujuk kepada pihak JPJ untuk mempertimbangkan permohonan ini. Walau bagaimanapun seperti saya sebutkan, penurunan kadar cukai akan ditentukan atau diputuskan oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih. Tuan Ketua, pencerahan sedikit boleh? Kota tinggi, pendek saja. Pendek saja. Yang Berhormat sisi soal jawab, cuma soalan tambahan. Soalan sikit, pendek saja. Kalau pencerahan tak ada Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawah, Parit Buntar, sila. Saya agak bergaya Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua bagi menjawab soalan daripada Parit Buntar berkaitan dengan bangunan hijau. Sukalah saya menyebut di sini bahawa teknologi hijau
merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Antara objektif dasar teknologi hijau negara adalah untuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi. Untuk membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dalam teknologi hijau di persada antarabangsa. Untuk memastikan pembangunan mapan dan memelihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau. Salah satu daripada komponen dalam teknologi hijau ini adalah berkaitan dengan green building ataupun green building index. Jadi dalam soal ini kerajaan sangat komited dalam menggalakkan pihak swasta dan industri mengadaptasi ciri-ciri hijau dan cekap tenaga di premis-premis dan bangunan perniagaan. Galakan ini disokong dengan pelbagai insentif yang ditawarkan kepada pemilik bangunan hijau yang telah mendapat persetujuan penuh Green Building Index, iaitu melalui Completed Verified Assessment (CVA). Bagi pemilik bangunan yang telah mendapat persetujuan penuh GBI, mereka layak memohon pengecualian cukai sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal bagi mendapatkan penarafan GBI untuk bangunan tersebut. Pengecualian cukai ini boleh dipohon terus kepada pihak lembaga hasil dalam negeri semasa penyerahan maklumat mengenai pendapatan tahunan dan juga cukai tafsiran. Namun pengecualian ini adalah tertakluk kepada persetujuan penuh GBI yang pertama bagi bangunan yang berkenaan dan terpakai bagi bangunan yang mendapat penarafan GBI bermula dari 24 hari bulan Oktober 2009 sehingga 31 Disember 2014. Sementara itu bagi pembeli yang membeli bangunan atau premis yang telah mendapat persetujuan penuh GBI, kerajaan menyediakan insentif pengecualian duty stamp ke atas pendaftaran bangunan tersebut. Insentif ini adalah terpakai aktiviti jual beli sepanjang tempoh 24 Oktober 2009 sehingga 31 Disember 2014. Sehingga kini, sebanyak 15 buah bangunan daripada 144 buah bangunan telah mendapat persetujuan awal GBI melalui proses Design Assessment DA dan telah melalui CVA dalam mendapatkan persetujuan penuh. Daripada 15 buah bangunan ini, hanya 12 bangunan saja yang layak untuk memohon insentif tersebut kerana 3 daripada bangunan itu adalah bangunan kerajaan dan tidak layak memohon insentif. Terima kasih. Parit Buntar. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya mengamati jawapan tadi dan amat menyokong usaha-usaha dasar hijau ini. Cuma saya mencadangkan bagi mengangkat terus dasar ini, konteks green building, saya mencadangkan diwujudkan satu zon hijau di mana di dalam zon itu konsep bangunan seperti yang disebut oleh Menteri tadi dapat diwujudkan sehingga ia dapat menjadi satu perintis kepada kejayaan negara kita dalam melaksanakan konsep hijau yang ini terpakai di dalam bangunan-bangunan hampir di seluruh negara hari ini. Seterusnya, saya juga ingin minta penjelasan sejauh manakah pihak berkuasa tempatan yang meluluskan bangunan-bangunan ini semua memahami konsep ini, kerana kalau kita mau melaksanakan dasar, perlu ada satu garis panduan bagi meluluskan bangunan yang dikatakan hijau ini untuk
mereka yang membina bangunan ini mengikut spesifikasi, dan PBT juga harus memberikan panduan bagi mewujudkan zon di setiap kawasan apa yang dinamakan sebagai zon hijau, termasuklah juga dari sudut energy saving, termasuk juga material, termasuk juga struktur bangunan, kerana konsep bangunan hijau ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi dia adalah merupakan package, termasuklah warga yang duduk dalam bangunan hijau itu sendiri perlu membudayakan gaya kerja yang menuju kepada menjaga alam sekitar dan mengurangkan kos penggunaan tenaga. Jadi saya mohon pada Menteri untuk bagi penjelasan dan sejauh mana hubungan dasar hijau ini dilaksanakan di peringkat PBT bagi memudahkan supaya dasar hijau ini terlaksana, dan adakah insentif yang disebut akan berakhir 31 Disember 2014 akan diteruskan untuk memberi insentif seterusnya. Terima kasih Tuan Ketua. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih pada Parit Buntar. Yang pertamanya ialah mengenai dengan zon hijau yang Berhormat Parit Buntar cadangkan. Dia merupakan satu pandangan yang baik, dan sekarang ini program zon hijau ini sebenarnya adalah sedang diusahakan oleh pihak kerajaan negeri, dan salah satu kerajaan negeri yang mengambil inisiatif untuk mewujudkan zon hijau dengan konsep bangunan ini adalah Kerajaan Negeri Melaka pada waktu ini. Bagi PBT, pihak berkuasa tempatan pada waktu ini sudah, kerana kita memulakan program teknologi hijau ini pada tahun 2011. Jadi ini tahun yang ketiga. Kita kira bahawa penerangan, program penerangan dan pemakluman ataupun kesedaran awam berlangsung pada waktu ini boleh dikatakan di semua negeri, termasuk juga di pihak PBT. Dan konsep yang dibawa dalam pada waktu ini bukan satu keputusan yang mesti, tapi peringkat ini adalah peringkat makluman dulu. Peringkat memberi makluman apakah yang patut dibawa oleh PBT apabila meluluskan projek-projek pembangunan. Antara yang kita cadangkan ialah bagaimana kecekapan tenaga boleh berlaku di sesebuah bangunan. Yang keduanya penjanaan tenaga yang boleh diperbaharui. Setakat ni tenaga yang boleh diperbaharui dibuat oleh pihak swasta, misalnya solar panel, biogas dan juga biomass. Dan satu lagi adalah green building yang Berhormat Parit Buntar sebut tadi, ialah bagaimana penjimatan bekalan elektrik di bangunan dan juga penjimatan bekalan air, dan dicadangkan supaya sebahagian daripada bekalan air itu dapat diambil daripada air hujan dan digunakan balik ke dalam bangunan. Dan yang akhirnya ialah dari segi green product lah yang dapat dilahirkan. Green product ini termasuklah penggunaan material yang Berhormat Parit Buntar sebut tadi. Jadi ini kalau saya simpulkan bahawa di peringkat penerangan dan pemakluman kepada PBT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya nak ambil peluang bertanya dengan Menteri, Timbalan Menteri mengenai soal yang sama. Pertamanya, sebelum saya tanya, saya ingin menyatakan bahawa tak salah saya, wilayah Iskandar sudah pun dikenal pasti sebagai sebuah zon ataupun wilayah yang akan mengamalkan konsep carbon zero carbon atau mengurangkan emission carbon. Maknanya ianya lah selain daripada negeri Melaka atau PBT Melaka, wilayah Iskandar harus dimasukkan dalam senarai pihak kementerian. Tetapi soalan saya begitu mudah. Kita melihat begitu banyak insentif yang diberikan kepada sektor swasta untuk
mengambil tindakan bagi mewujudkan bangunan Green Building Index dan penggunaan energi yang dapat kita semula dan sebagainya. Bagaimana pula pandangan kementerian kalau kita jadikan bangunan parlimen ini sendiri yang tentunya menggunakan begitu banyak tenaga dan juga menggunakan air yang banyak, sedangkan kita mempunyai bangunan yang begitu luas. Apakah kementerian tidak pula pernah mencadangkan kepada parlimen untuk diwujudkan bangunan parlimen ini sebagai ikon bangunan hijau ataupun ikon penggunaan tenaga yang lestari supaya ia menjadi contoh kepada negara kita? Tuan Sri Speaker, terima kasih kepada Berhormat Johor Bahru di atas yang pertamanya memaklumkan bahawa wilayah Iskandar adalah termasuk dalam konsep pembangunan zon hijau. Dan ini boleh disebut disekalikan dengan Kerajaan Negeri Melaka yang saya sebut tadi. Sebab konsep pembangunan zon hijau juga telah dimasukkan sebagai sebahagian daripada pembangunan di wilayah Iskandar. Yang keduanya mengenai dengan bangunan parlimen untuk dijadikan sebagai ikon kepada green building di Malaysia ni, pada saya kita tidak mempunyai halangan untuk menjadikan parlimen ini sebagai ikon kepada green building dengan programnya sekali. Cumanya barangkali pihak parlimen sendiri kena mengambil daya inisiatif untuk mengemukakan cadangan itu kepada kementerian, sebab apabila kita nak jadikan parlimen ini, dia melibatkan tambahan perbelanjaan untuk parlimen mendapat Green Building Index. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Ira Muhammad Johari bin Baharun, Kubang Pasun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Selamat pagi Tan Sri Yang Dipertua. Untuk menjawab soalan nombor 3, untuk makluman Yang Berhormat, sejajar dengan ucapan dasar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan bajet tahun 2011 pada 15 Oktober tahun 2010, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli telah dijenamakan semula sebagai Jabatan Kemajuan Orang Asli. Sebab soalannya menanya tentang Jabatan Hal Ehwal Orang Asli tadi. Seiring dengan penjenamaan semula Jabatan Kemajuan Orang Asli, iaitu JAKWA, pada 8 Januari tahun 2011, peranan dan tanggungjawabnya telah diperkukuhkan dengan misi dan visinya melaksanakan pembangunan secara inklusif bagi meningkatkan taraf sosioekonomi mereka dan juga kualiti hidup ke arah kemajuan setanding dengan masyarakat umum. Berhubung persoalan Yang Berhormat seterusnya, bilangan penduduk orang asli yang didaftarkan berdasarkan banci penduduk tahun 2010 adalah berjumlah 178,197 orang, meliputi 36,658 ketua isi rumah dengan purata 5 orang saiz ahli isi rumah. Manakala jangka pertumbuhan penduduk sehingga tahun 2020 ialah pada kadar 2.59% setahun. Untuk makluman Yang Berhormat juga, selaku agensi yang bertanggungjawab terhadap keperluan masyarakat orang asli, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli
telah menyediakan kemudahan perumahan yang selesa dan selamat menerusi pelaksanaan program bantuan rumah PBR kepada masyarakat orang asli yang meliputi Bina Baru dan Baik Pulih. Bermula rancangan Malaysia ke-8 hingga kini, sebanyak 13,632 projek PBR telah dilaksanakan kepada masyarakat orang asli yang melibatkan peruntukan berjumlah 235.4 juta ringgit. Berdasarkan data keperluan PBR terkini, sebanyak 2,683 unit rumah diperlukan oleh masyarakat orang asli dan pihak kerajaan begitu komited untuk melaksanakan projek tersebut secara konsisten dan berperingkat-peringkat mengikut keupayaan keuangan kerajaan. Pihak kerajaan ataupun pihak kementerian menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli perlu mengkaji serta meneliti keperluan projek program pembangunan masyarakat orang asli dari masa ke semasa. Kerana isu-isu yang melibatkan masyarakat orang asli bukan sahaja tertumpu kepada usaha-usaha penyediaan kemudahan rumah PBR, namun begitu fokus juga perlu diberikan kepada pembangunan infrastruktur di kawasan penempatan, pembangunan modal insan termasuk pendidikan dan kemahiran serta pelaksanaan projek-projek ekonomi yang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat orang asli. Menerusi usaha-usaha kerajaan yang berterusan ini akan dapat memastikan bahawa kumpulan minoriti ini dapat bergerak seiringan dengan masyarakat umum di dalam arus perdana. Sekian, terima kasih. Bang Pasu. Terima kasih Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan tadi. Saya melihat bahawa kemajuan orang asli memanglah kita sudah lihat semakin hari semakin maju sejajar dengan kemajuan negara. Walau bagaimanapun kita lihat masih ada peluang-peluang, ruang-ruang yang kita boleh menaikkan taraf hidup mereka. Terutama sekali kebanyakan orang asli ini ialah mereka yang terlibat dalam pekerjaan yang berasaskan kepada pertanian, kebanyakan mereka. Saya ingin nak tahu apakah usaha yang telah dimainkan oleh kementerian dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli sekarang ini untuk mewujudkan masyarakat orang asli yang maju, kalau boleh sebaris dengan bumi putra yang lain. Kerana kita lihat bahawa menjelang tahun 2020 kita sudah mencapai negara maju. Dan kalau kita lihat daripada jumlah yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi ialah penduduk orang-orang asli ini tak sampai pun 200,000. Kalau boleh kita bagi tumpuan supaya mereka juga menikmati segala kemudahan yang kita kecapi, iaitu dari segi perumahan dan sebagainya. Kalau kita tengok, kita pergi ke Cameron Highland, semasa kita turun jalan Cameron Highland, kita lihat mereka hidup dalam keadaan masih daif, dan kalau kita tengok masih tidak ada bekalan air dan juga elektrisiti yang mencukupi. Jadi saya rasa usaha ini perlu dilipat ganda kerana jumlah mereka terlalu sikit, hanya 200,000 saja. Terima kasih Yang Berhormat. Banyaknya pandangan Yang Berhormat tu memang begitu tepat sekali lah untuk kita lebih memain peranan untuk kita membela masyarakat orang asli ini. Dan sebenarnya dalam ucapan tadi banyak juga sudah dijawab. Akan tetapi saya ingin maklum kepada Yang Berhormat, pada keseluruhannya kita ada ringkasan plan strategik kemajuan orang asli yang kita rangka dari tahun 2011 hingga 2015. Dalam kesemuanya jumlah yang begitu besar 1.5 bilion akan dibelanjakan dalam masa 2011 ke 2015 yang merangkumi pembangunan modal insan dan menggerakkan kegiatan ekonomi dan industri berdaya maju, berdaya saing dan berdaya tahan secara bersepadu di kalangan mereka, perluasan akses prasarana, meningkatkan tahap kesihatan masyarakat orang asli, menyelidik, mengumpul, memelihara dan mengetengahkan pengetahuan tradisional dan warisan orang asli, dan juga memantapkan sistem
perkhidmatan tabir urus yang baik, sebab ini juga penting untuk memain peranan yang keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Tabar. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Mak Menteri, dan terima kasih juga kepada kandang saya Kubang Pasu, soalan yang cukup baik, cukup penting mengenai orang asal ini. Ya, berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, daripada jawapan pihak kerajaan tadi dan juga fakta yang diberikan oleh Kubang Pasu, memang jelas masyarakat orang asli di negara kita ini tidak ramai. Semalam Lumut beritahu fakta yang agak tepat, jumlahnya 142,000 orang saja, tidak ramai. Tetapi nampaknya usaha kerajaan untuk membela nasib mereka ini dan memberikan hak yang sepatutnya kepada mereka ini belum lagi nampak dengan jelas. Terutamanya yang saya nak tahu daripada kerajaan, apakah langkah yang telah diambil oleh kerajaan mengenai suatu usaha yang telah dibuat oleh Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, yang beberapa tahun yang lepas telah membuat suatu inquiry nasional mengenai hak tanah orang asal, kerana terlalu banyak aduan-aduan yang mungkin diterima oleh pihak Suhakam dan juga mungkin pihak kerajaan, pihak Jabatan Kebajikan Orang Asli, yang mana masalah tanah orang asli ini, tanah adat dan sebagainya, masih belum diselesaikan, walaupun jumlah mereka itu kecil dan juga perkara ini sudah lama dibangkitkan. Jadi saya nak dapat penjelasan daripada Yang Menteri, apakah langkah telah diambil oleh kerajaan hasil daripada inkuari yang telah dibuat oleh Suhakam. Terima kasih, Tan Sri. Ya, sebenarnya isu ini adalah masih dalam konsultasi, ya, di mana stakeholders adalah terlibat, termasuk masyarakat orang asli dan termasuk juga pemimpin-pemimpin di peringkat masyarakat orang asli dan kerajaan dan agensi-agensi yang berkenaan. Jadi buat masa sekarang kita belum lagi dapat mengumumkan apa dia keputusannya sebab dia masih dalam peringkat konsultasi, dan kita berharaplah tiba masanya nanti boleh diumumkan kepada umum. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Tuan M. Kulasigaran, Ibu Barat. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya yang keempat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, yang dikasihi. Selamat datang Ustaz dan Ustazah. Masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat India adalah seperti penglibatan remaja-remaja India dalam kegiatan gangsterisme dan jenayah, masalah drop-outs di kalangan pelajar-pelajar India, pengangguran dan sebagainya. Kerajaan sedar akan masalah-masalah ini dan telah pun mengambil pelbagai langkah untuk menyelesaikannya secara berperingkat-peringkat. Kita telah mengenal pasti masalah-masalah tersebut dan merangka penyelesaiannya secara menyeluruh. Kita tidak anggap masalah ini adalah masalah kaum India sahaja, tetapi ini adalah masalah nasional. Sebab itulah sejak tahun 2009, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang dikasihi, sebagai bapa transformasi, kerajaan telah memberi fokus kepada beberapa bidang utama yang melibatkan kehidupan harian masyarakat India. Kerana kita percaya jika peluang dan kemudahan yang secukupnya disediakan, maka tidak ada sebab kenapa masalah sosial perlu wujud di dalam masyarakat India. Melalui usaha ini, kita telah membawa pembaharuan dan perubahan dalam sektor-sektor utama yang melibatkan kaum India. Ini termasuklah membaik pulih dan membina bangunan baru bagi sekolah-sekolah Tamil, meningkatkan peluang pengajian tinggi serta latihan kemahiran dan vocational, melahirkan lebih ramai usahawan India dengan bantuan pinjaman kewangan, penyelesaian masalah dokumentasi dan sebagainya. Dalam usaha mencegah penglibatan remaja India dalam gejala gangsterisme dan jenayah, kerajaan telah bekerjasama dengan beberapa NGO India dan kementerian yang berkaitan untuk mengenal pasti individu-individu dari kumpulan drop-out sekolah yang merupakan antara kumpulan sasaran untuk diserapkan ke dalam IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara, politeknik dan program kemahiran yang lain yang dapat mengubah destinasi dan cara hidup golongan ini. Kerajaan juga telah memberi peruntukan kewangan kepada NGO-NGO lain untuk melaksanakan program-program
seperti program saksiah diri, kaunseling, program pembangunan diri dan sebagainya. Untuk membantu golongan ini supaya mereka dapat menghindari daripada terjebak dalam melakukan kegiatan jenayah dan seterusnya melalui kehidupan yang normal. Mereka diberikan latihan kemahiran di institusi ini dan seterusnya mereka boleh mencari pekerjaan di luar kerana mereka juga diberikan CJ kemahiran yang diakreditasi oleh kerajaan. Kerajaan juga menyediakan program-program untuk meningkatkan pendapatan ibu bapa seperti mengajar para ibu bapa membuka sendiri perniagaan dengan memberikan mereka pengajaran yang mencukupi untuk membuka perniagaan seperti kemahiran membuat kek, masakan dan lain-lain lagi. Pinjaman tekun, amanah ikhtiar dan sebagainya juga diberikan untuk membantu mereka yang ingin membuka perniagaan mereka sendiri. Usaha untuk mengubah masa depan masyarakat India ke arah yang lebih baik dan cerah adalah satu usaha berterusan dan kerajaan sentiasa komited dalam hal ini. Kita akan sentiasa bersikap inklusif dalam memastikan kaum India turut berada bersama-sama rakyat Malaysia yang lain dalam mencapai nikmat kemajuan negara. Melalui usaha-usaha kerajaan, kami percaya jurang perbezaan di antara yang miskin dan kaya dapat dikurangkan berperingkat-peringkat dan seterusnya menyelesaikan masalah sosial yang wujud dalam komuniti India. Terima kasih. Bu Barat. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, dari apa yang telah diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri, nampaknya semua usaha telah dibuat. Tapi biar saya bagi beberapa statistik yang menunjukkan semua polisi kerajaan itu bukan saja gagal, short-sighted, adalah untuk interim basis dan ad hoc basis. Nombor satu, Tan Sri, betul, tahun dulu dalam bajet, kerajaan telah mengatakan bahawa sebanyak 50 juta akan diagihkan untuk retraining 3,200 masyarakat India, usahawan atau youth. Hingga sekarang, lebih dari 1 tahun, hanya 472 orang saja. Tahun 2000, kerajaan mengatakan akan meningkatkan equity participation masyarakat India dari 1,1% ke 3% sebelum tahun 2010. That is a goalpost, 2010. Bila datang ke 2010, goalpost itu ditukar ke 2020. Lepas tu, tahun dulu sebelum pilihan raya, Perdana Menteri menandatangani satu dokumen MOU dengan Hindra mengatakan bahawa masyarakat India yang ingin berbelajar di matrikulasi akan ditingkatkan dari 1,556 ke 2,100. Tapi untuk tahun 2013 hanya 800 masyarakat India saja hanya dapat dibenarkan untuk melanjutkan pelajaran di matrikulasi. Dan tahun dulu sebelum pilihan raya, kerajaan mengatakan 7 sekolah baru Tamil akan dibina. Tempat telah dikenali, tetapi sehingga sekarang satu perkara pun belum dibuat untuk memulakan pembinaan tersebut. Tahun 1970, Tan Sri, sebanyak 17% masyarakat Tamil India bekerja dengan kerajaan. Sekarang hanya 4,8%. Jadi pengakuan yang dibuat, the highest number of gangsters, ibu tunggal, dropout, pengangguran, ini semua walaupun it's a masalah nasional tetapi khusus untuk masyarakat India. Soalan saya, Tan Sri, adalah walaupun semua ini diketahui, kenapa kita tidak ada satu holistic approach kepada masyarakat ini? Walaupun beberapa janji telah dibuat tetapi tidak ditunaikan. Yang kita minta bukan sebagai pengemis. We are not beggars. Kita adalah son of this country also. Son and children of this country. Kita perlukan satu polisi yang sesama kepada semua. Jadi kenapa kerajaan gagal? Kenapa kerajaan tidak ada long term policy untuk menolong mereka? Jadi polisi-polisi ini, adakah kerajaan sudi untuk menyediakan satu parliamentary select committee supaya kita dapat meneliti apakah masalah tertentu masyarakat tersebut untuk mencari jalan untuk mengatasi masalah ini dengan kedua-dua pihak, dengan tumpuan yang sama seperti orang asli juga, supaya kita dapat satu holistic approach dalam perkara ini. Terima kasih. And fail policy of Barisan Nasional. Satu soalan yang seronok didengar tapi penuh dengan pembohongan. Yang Berhormat, yang baik Yang Berhormat tak cerita. Yang Berhormat cerita apa Yang Berhormat tahu. Ini saya nak bagi angka. Tadi Yang Berhormat sebut 50 juta. 50 juta diminta. Tapi saya nak bagi satu angka. Aku ada soalan lain lagi. Satu angka. Yang Berhormat
pinjaman tekun. Yang orang India yang dapat pinjaman tekun ialah 12,319 penerima yang melibatkan 153.9 juta. Bukan 50. Yang Hormat, bukan 50. Yang lain kalau tanya soalan saya jawab. Kemudian yang kejayaan yang besar, Yang Hormat, ya. Ini saya nak bagi secara umum, ya, tapi benda ni telah pun disebut dalam parlimen dari masa ke semasa Tan Sri, iaitu kejayaan orang India yang luar biasa ialah dalam bidang perubatan. Lebih daripada 30% doktor di Malaysia ni adalah orang India. Lebih 30%. Padahal orang India dengan hanya usaha sendiri. 7.2% orang India, 1.8 juta penduduk, tapi doktor lebih 30%. Peguam yang banyak di sini peguam. Ini kejayaan. Peguam lebih ramai berdasarkan nisbah penduduk daripada orang Melayu dan juga orang Cina di Malaysia. Kejayaan. Pendidikan orang India berjaya, cumanya ada sikit jurang di antara drop outs dengan yang berjaya di peringkat atas. Yang berjaya di peringkat atas, sewajarnya tolonglah yang di bawah. Bukan mengkritik yang demikian rupa seolahnya kejayaan yang kita buat, program yang kita buat tu langsung kononnya tidak ada untuk orang India. Apa? Apa tangan tu? Tu tangan tu tak belajar sekolah. Fail policy. Kemudian saya ada angka-angka lain yang menunjukkan bahawa kejayaan orang-orang India luar biasa dibanding luar biasa berdasarkan jumlah penduduk untuk peringkat tinggi, ya. Tapi di peringkat bawah saya telah sebutkan tadi tentang pinjaman tekun yang kita duk sebut kata 50 juta tak dapat, tapi kita bagi 153.9 juta. Termasuk juga lain-lain yang mana kerajaan sentiasa bagi perhatian kepada masyarakat India, dan kita bagi CJ pengiktirafan bagi mereka yang drop out, tapi kita bagi peluang untuk belajar di IKBN, Politeknik dan sebagainya, termasuk juga college community. Jadi ini program ini berterusan. Jadi kalau sekiranya Yang Berhormat ada maklumat tentang